Okay, so 3.1 adalah arus dan beza keupayaan. So first thing berkaitan dengan elektrik, apa yang kita perlu faham adalah apa itu arus, okay, dan apa itu beza keupayaan. Okay, so yang pertama kita kena tahu medan elektrik. Okay, kalau kita pernah ke medan selera, dekat medan selera kita panggil food court. Okay, medan selera. Kebanyakan situasi yang berlaku dalam medan selera adalah semua orang jual makanan dan semua orang dekat situ makan ataupun having meal to eat ataupun minum. So semua itu bersifat makanan dan minuman. Okay? So nama lagi medan selera. Okay. Apa maksudnya kalau kita kaitkan dengan medan elektrik? So medan elektrik adalah kawasan sekitar suatu zarah yang bercas di mana sebarang cas yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Kita pergi medan selera, kita rasa nak makan. Ada tak orang pergi medan selera, dia rasa macam nak lumba kereta? Okay? Tidak berlaku. Sebab itu adalah medan selera. Dia sesuai untuk kita makan. Okay. So kalau medan elektrik, kalau kita masuk saja di kawasan itu, kita tak tahu kawasan itu daripada jauh kita tengok, kita tak tahu kawasan itu ada medan elektrik. Tapi kalau kita ni adalah satu unit cas, okay, sama ada positif atau negatif, kalau kita masuk berada di dalam kawasan itu, kita akan merasakan satu tenaga yang bertindak pada kita. Okay, maka kita tahu dekat situ ada medan elektrik. Okay, kadang-kadang kita tak nampak tapi kita rasa. Okay, macam itulah, kita tak nampak angin tapi kita rasa angin. So that's how medan elektrik works. Okay. So kita ada dua cas. Yang pertama adalah cas positif. Yang kedua adalah cas negatif. Okay, so cas positif ni dia memberi efek kepada orang. Okay, so kamu tengok jalur-jalur yang terhasil tu adalah bayangan saintis berkaitan apa yang berlaku pada zarah tersebut. Okay, so bila cas positif diletakkan pada satu tempat yang kita percaya ada medan elektrik, dia akan memberi efek kepada medan elektrik tersebut dengan cara dia memberi attraction kepada orang. Okay, sebab itu dia punya jalur medan elektrik itu adalah keluar daripada pusat cas keluar. Okay, cara nak ingat dia, kita bayangkan kalau kita ni seorang yang positif, kita selalu memberi kebaikan pada orang. Okay, kita inside out. Tapi kalau negatif, dia berbentuk menyerap. Kalau kita ni seorang yang negatif, kita selalu serap benda-benda yang tak elok. Dia serap. Okay, so zarah yang bercas negatif, line dia adalah bergerak ke dalam cas tersebut. Okay. Okay. So itu adalah point charge. Dan kita tahu kalau point charge itu berada dalam satu medan, dia akan merasai kehadiran medan elektrik itu. Okay, so ini adalah paparan untuk cas yang berinteraksi. Okay, kalau dia adalah cas positif dan negatif, kita tahu positif negatif akan attract each other. Dia akan menarik. Okay, jadi medan elektrik dia bagaimana? Positif akan selalu keluar, okay, negatif akan selalu masuk. Tapi at this part, dekat sini, dia mempunyai daya tarikan yang paling kuat. Okay, attraction, bila kita letak dia next to each other, itu adalah tarikan atau tolakan yang bertindak pada kuantiti yang intensity dia kuat. Okay, intensity dia kuat. So, ini adalah bila berlainan cas. Kalau kalau cas dia sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan menolak satu sama lain. Okay, again, corak dia mesti sama. Kalau negatif mesti going inside the point charge. Kalau dia positif pun sama macam ni, dia akan menghasilkan daya tolakan di sini. Okay, tapi dia arah dia keluar. Okay, kalau negatif dia ke dalam. Okay, apa keadaannya kalau satu point charge dengan satu plat yang bercas? Okay, so ini adalah macam ni bentuk dia. Kalau kita ada kawasan yang mempunyai daya elektrik ataupun medan elektrik yang sekata, maka jalur yang dihasilkan ini sekata. Okay, again kalau positif dia memang akan keluarkan aura positif dia, so laluan untuk daya itu adalah bergerak keluar.
Okay, so ini yang berlaku kalau dua-dua adalah plat. Positif akan selalu bergerak ke arah negatif. Okay, so dua plat satah selari dengan cas yang berbeza. Okay, kalau negatif-negatif apa jadi? Dia tak ada kat tengah ni sebab negatif-negatif dia menolak. This is positive negatif, maka dia menarik, attract each other lah. Okay. Okay, kekuatan medan elektrik. Apa maksud kekuatan medan elektrik? The strength of the medan elektrik, macam mana kita nak rasa? Kita rasa dia kuat ke? Kalau angin kuat kan kita rasa. So berapa kekuatan angin tu kita boleh kira. Sama macam kekuatan medan elektrik, kita boleh kira. So kekuatan medan elektrik pada satu titik dalam medan elektrik boleh diiktirafkan sebagai daya yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik itu. Okay, so daya yang bertindak pada satu unit cas. Okay, Q ni adalah unit cas. Okay, so E ni adalah kekuatan medan elektrik. Ini energi lah, energi sama dengan energi pada. E adalah medan elektrik, electrical power, bukan power, medan elektrik je lah. Dia kekuatan medan elektrik sama dengan daya bahagi dengan kuantiti cas. So daya adalah Newton, satu unit cas adalah dalam unit Coulomb. Okay, C Coulomb adalah unit untuk point charge ataupun satu titik cas. Tak kisahlah dia positif atau negatif. Kalau dia adalah satu titik dalam medan elektrik tu, maka kita kenali dia sebagai Q. Okay. Okay, itu kalau satu titik. Tapi kalau kita ada satu plat, dua plat medan elektrik, maka kita guna E masih sama, kekuatan medan elektrik sama dengan V adalah beza upayaan bagi dua plat selari bahagi dengan jarak dia berapa. Jarak ni tak kira lah. Kalau kamu guna cm maka dia cm. Kalau kamu guna meter maka dia dalam meter. Okay. So unit SI bagi E dalam rumus ini adalah V. V ni adalah beza keupayaan. Kejap lagi cikgu terangkan apa tu beza keupayaan. Bahagi dengan berapa jarak antara antara plat elektrik itu. Okay. So kita belajar berkaitan dengan titik cas. So kesan magnet terhadap suatu bahan yang dialirkan arus elektrik. Okay. Sebelum ni cikgu ada pernah cakap kalau kita ada medan elektrik, kita automatik akan ada medan magnet. Dia macam kembar. Okay, dia macam kembar dan dia bergerak secara 90 degrees to each other. Okay, kalau ni adalah medan elektrik maka ni adalah medan magnet. Dia memang adik-beradik, dia takkan terpisah. Kalau kamu ada medan elektrik, of course kamu akan ada medan magnet. Okay, jadi bila kita buat eksperimen, okay, ada dua plat ini yang kita sambungkan kepada power source. Okay, satu ni kita sambungkan pada sumber positif, satu lagi sumber negatif. Okay, kita letakkan satu bola yang pada asalnya adalah neutral. Maksudnya sebelah ni positif, sebelah ni negatif. Bila kita sesarkan dia, contoh kita sesarkan dia pada satu, kita ambil yang neutral tu, kita gerakkan sedikit. Okay, so dia spark yang negatif akan menarik di spark yang asalnya dulu positif. Okay, so bila dia tarik, kawasan ini akan dinyah cas lah. Dinyah cas, lepas tu kawasan ini pula akan tertarik kepada positif, maka dia ke sana balik, ke sana. Lepas tu kawasan ini dinyah cas, kawasan ini pula bila negatif dia akan tertarik kepada positif. Dia lama kelamaan kita akan tengok bola itu berayun. Okay, sebab positif negatif selalu berubah-ubah. Okay, so bola polistirena kelihatan berayun kerana proses cas dan nyah cas berlaku antara bola dan plat yang bercas. Okay, so cas yang berlainan akan menarik bola serta dinyah cas pada permukaan bertentangan.
tangan. So ini menyebabkan bola polisterina kelihatan seperti berayun kiri kanan. Okay. So siapa yang tarik dia? Itu adalah siapa yang tarik, siapa yang tolak, itu adalah cas-cas yang berada pada plat ini dan juga bola. Okay. So ini adalah medan magnet ke atas bahan. Let's say cikgu ada plat yang cikgu sambungkan kepada negatif dan positif, ada pada power supply, cikgu letakkan dekat situ lilin. Okay. So pada asalnya lilin ini pada keadaan yang normal lah. Okay. Dia punya nyalaan tu pada keadaan normal, maksud dia positif negatif berada pada bilangan yang sama, neutral. Okay. Bila cikgu onkan positif negatif ini, plat ini, cikgu onkan pengaliran elektrik bagi plat ini, cikgu dapati bahawa lilin ini terbelah kepada dua. Okey, dan kawasan ini kelihatan besar sikit pada kawasan sebelah satu lagi. Kenapa? Okey. Kalau ini adalah negatif, maka dia akan tertarik, dia akan menarik benda-benda yang positif. Ya, dia akan tarik benda yang cas yang berlawanan dengan dia. Okey. Sama juga dengan sini, kalau dia positif maka dia akan tertarik kepada negatif. Kenapa yang sini besar? Sebab pada keadaan asal dia yang kita belajar, jisim proton adalah lebih besar daripada jisim elektron. Samalah ni. So kalau ion positif, dia lebih besar saiz dia berbanding dengan ion negatif. Disebabkan itu kita tengok dia kelihatan lebih besar daripada sebelah kanan dia tu, which is ion negatif. Okay. Okay, so ini adalah definisi lain yang kamu kena tahu. Yang pertama ialah arus elektrik. So arus elektrik, simbol dia I ialah kadar pengaliran cas Q. Cikgu tulis Q besar. Okay. Tadi Q kecil kan? Q kecil tu adalah satu unit cas. Dia masih cas. Q besar ni merujuk kepada segerombolan cas lah. Macam tu dalam satu konduktor. Okay. Kalau satu cas dia tidak bergerak, maka dia adalah point charge. Dia adalah satu point charge kat situ lah, tak ada apa-apa perubahan. Tetapi kalau satu unit cas itu digerakkan, maka dia akan jadi arus. Dia akan jadi arus. So satu point charge dialirkan, menghasilkan pergerakan, dia akan menghasilkan arus. So arus adalah jumlah cas yang bergerak dalam satu selemasa. Okay. Dari A ke B, berapa masa yang dia ambil untuk dia mengalir? Okay. Maka itu adalah arus. Okay. So Q dalam unit Coulomb sama dengan Q kecil bahagi dengan masa, which is saat. Okay. So Coulomb per saat ataupun kita namakan dia sebagai ampere. A besar, ampere. Okay. Yang kedua adalah beza keupayaan. Okey, beza keupayaan V ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu Coulomb cas di antara satu titik. Cikgu cakap tadi dia bergerak. Okey, dia bergerak. So cas bergerak akan menghasilkan arus. Dari satu titik ke satu titik dia nak bergerak tu, mesti ada kerja yang dilakukan. Okey, macam mana dia boleh bergerak kalau tak ada orang alirkan dia? Okey, ataupun tak ada daya yang menyebabkan dia mengalir. How can it move? Tak boleh. Okey, jadi daya yang menggerakkan dia, menghasilkan kerja dari satu tempat ke satu tempat, itu adalah beza keupayaan ataupun kita panggil V. Okey, V, voltage lah. Okey, so V adalah adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu cas dari satu point kepada satu point. Okey. So kerja dan juga tenaga adalah satu benda yang sama. Untuk buat kerja kena ada tenaga. Okey. Bahagi dengan Q, maka dua-dua ni adalah beza keupayaan. Okey. So kerja dilakukan untuk menggerakkan satu unit cas supaya dia mengalir, menghasilkan arus adalah beza keupayaan. Jadi unit dia adalah joule per coulomb atau kita panggil dia volt, V besar. Okay, so beza keupayaan untuk 1 volt bermaksud kerja sebanyak 1 joule. 1 joule dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas dari satu titik ke satu titik yang
lain. Okey. Itu sahaja untuk 3.1 pengenalan kepada elektrik. 3.1.